Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Syasha Kristina Bun binti Muhammad Aiman Haris Un. Baik, saya akan teruskan dengan sedikit pengenalan ringkas tentang kontrak. Dari surah Al-Isra ayat 34, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, iaitu bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Apakah itu kontrak? Kontrak adalah undang-undang yang bermaksud iaitu yang mengawal urusan perjanjian. Kontrak dalam bahasa Arab adalah aqd. Apakah maksud aqd? Aqd yang bermaksud mengikat atau memperkuat supaya satu kontrak atau akad itu sesuai dengan syariah. Perjanjian adalah suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih berkenaan sesuatu perkara. Perlulah difahami bahawa istilah kontrak adalah lebih khusus manakala istilah perjanjian adalah lebih umum. Hanya perjanjian yang mempunyai ciri-ciri kontrak sahaja yang mempunyai implikasi undang-undang. Contoh lain yang kita dapat lihat ialah seorang peniaga telah memberitahu pemborong bahawa si peniaga mahu membeli 100 unit pen daripada si pemborong. Akan tetapi si peniaga berjanji akan membayar harga 100 unit pen barangan tersebut jika pemborong menghantar barangan tersebut ke kedai si peniaga. Apabila barangan telah sampai ke kedai si peniaga bertukar fikiran dan tidak mahu membayar 100 unit pen tersebut. Secara umumnya di sini si pemborong boleh menyaman si peniaga tersebut. Baik, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Liana binti Bahri daripada kelas TPHU 4D. Nombor matriks DHU 202025220. Saya akan meneruskan lagi pembentangan kami pada hari ini dengan ciri-ciri kontrak menurut syariah. Ciri-ciri kontrak menurut syariah ada 4. Yang pertama ialah ada setidaknya dua pihak dalam satu kontrak syariah, iaitu orang yang membuat penawaran dan juga orang yang menerima tawaran. Pihak yang membuat akad mestilah bersifat jujur, amanah dan bertanggungjawab seperti yang telah dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian. Bukan itu sahaja, pihak yang berkontrak tersebut haruslah berumur 15 tahun ke atas dan juga mempunyai akal yang sihat untuk membuat sesuatu keputusan. Yang kedua ialah ada penawaran dan juga penerimaan oleh kedua belah pihak mengenai ketentuan dan tujuan di dalam kontrak tersebut. Yang ketiga ialah tujuan kontrak tidak boleh haram ataupun melanggar syariah, iaitu penjualan sesuatu barang yang haram dan dilarang dalam Islam seperti arak dan dadah, dan juga penipuan dalam proses jual beli. Dan yang terakhir ialah subjek dari kontrak haruslah berpindah tangan setelah kontrak selesai. Contohnya, jika seseorang itu membeli kereta tersebut haruslah berpindah nama pemilik kepada dirinya, iaitu sebagai pembeli, dan pihak yang terikat dengan kontrak tadi harus mengetahui tentang kualiti, kuantiti dan spesifikasi yang sesungguhnya dari objek kontrak yang telah dipersetujui tadi untuk menghilangkan gharar, iaitu ketidakpastian yang boleh menyebabkan perselisihan faham antara pihak-pihak yang berkontrak. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firas Alia bin Muhammad. Nombor matrik saya DHU 20202486. Saya daripada kelas DPHU 4D. Jadi sekarang saya akan menerangkan mengenai jenis kontrak yang dilarang oleh syariah. Jadi kita teruskan pada yang pertama, iaitu riba. Okey, apa kita faham mengenai riba ni? Ini dimaksudkan dengan sebarang tambahan dalam barangan tertentu, barangan ribawi lah, dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh. Jadi contoh kita hutang orang RM1,000. Lepas tu tiba orang tu dia tambahkan lagi, dia cakap nak bayar balik kena bayar RM1,500. Ini macam nampak tak unfair kat situ? Nampak kita,
Nampak tak orang tu dah berlaku zalim kat kita. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Kat dalam ayat tu Pak Allah dah terangkan, kamu tidak boleh berlaku zalim kepada siapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh siapa. Maksud kat situ, bila kita zalimi orang, Allah akan balas balik perkara tu. Jadi dekat dalam tu pun Allah pun dah cakap, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu. Maksud kat situ, Allah pun dah larang kita supaya kita ambil kita ambil harta daripada barangan riba. Sebab itu nampak itu adalah harta yang haram. Jadi benda yang haram ni kita tak boleh makan, kita tak boleh guna, kan? Sebab semuanya akan dituntut di akhirat kelak. Jadi kita teruskan seterusnya, itu al-gharar. Ya, apa maksud gharar? Okay, kita faham apa yang kita faham dah kan. Gharar ni adalah satu perkara macam yang tak pasti. Macam contoh kita nak beli kat Shopee, lepas tu orang tu nak jual, contoh nak jual komputer, tapi dia tak kasih tahu benda dalam tu kan. Dalam tu ada apa semua. Jadi dia adalah satu perkara yang tak pasti. Dan ada juga para ulama fiqh yang mendefinisikan dari sudut istilah sebagai satu yang tidak diketahui hasilnya, penipuan atau ketidakjelasan, iaitu al-gharar. Ini boleh berlaku dalam pelbagai permasalahan. Antara bukti pengharaman ketidakjelasan al-gharar ini adalah berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melarang daripada berjual beli dengan kewujudan ketidakjelasan al-gharar. Diriwayatkan daripada hadis Imam Muslim, kitab Al-Buyu' bab terbatan di transaksi al-hasyah dan seluruh jual beli yang mengandungi unsur gharar. Jadi ini adalah satu ilmu muamalah yang orang ramai kena tahulah. Sebab kita kena suatu benda tu kita kena tahu, kita kena pasti. Dan macam penjual pun mesti bagi tahu kan, bagi tahu dalam komputer tu ada apa. Contoh nak beli beras kan, ni beras daripada mana semua, dia kena pasti ya, supaya tidak mendatangkan penipuan, tidak mendatangkan apa-apa perkara yang muskil. Supaya ini adalah untuk menjaga kemaslahatan semua pihak yang ingin bersama dalam mengikat janji mereka. Okay, kita teruskan. Okay, kalau ikutkan sini banyak lagi tau. Ada banyak ada tu macam ada banyak jenis-jenis kontrak yang haram. Macam contoh perjudian kan. Itu pun adalah salah satu juga daripada perkara daripada jenis kontrak yang haram dalam syariah. Okay, tapi saya ambil 3 je sebab ada banyak lagi. Jadi kita ambil 3 je lah kan. Dan yang last sekali adalah rasuah. Okay, dalam setengah keadaan rasuah ni hampir sama dengan upah. Sehingga ada orang yang cuba menyatakan bahawa ini bukan rasuah tapi upah. Pengharaman rasuah dah jelas dalam Al-Quran dan hadis. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat makan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188. Ni nampak tak kat situ? Sebenarnya rasuah ni sebab kadang-kadang ada orang cakap, alah tak apa, ni upah je kan, ni upah untuk orang tu sebab tolong aku semua. Padahal hakikatnya itu adalah satu rasuah yang dilarang oleh Allah SWT. Macam contoh orang tu kena saman kan, lepas tu dia cakap, apa tu, aku kasih kau RM1,000, kau lasih saman ni kan. Tu dikira kira rasuah lah. Sebab zaman sekarang ni banyak rasuah ni berleluasa kat negara kita sendiri pun. Kita boleh tengok
peratusan rasuah ni makin meningkat. Lagi-lagi waktu zaman PKP ni kan, zaman COVID-19 ni, banyak rasuah yang hatta polis sekalipun makan rasuah. Nampak tak betapa berluasnya rasuah di negara Malaysia ni. Jadi kita sebagai umat akhir zaman ni, kita cuba elakkan lah daripada perkara-perkara macam ni. Rasuah, daripada riba, daripada perjudian, daripada horor, perkara yang tak pasti tu kan. Jadi sebab setiap perkara yang kita lakukan di dunia ni semuanya akan dicatat dan ditulis, dan dekat akhirat kelak nanti Allah akan balas yang setimpal. Tak Allah balas kat dunia, kat akhirat kan. Macam contoh Allah balas kat dunia, orang tu dah kena penjara kan, kena itu, kena ini. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai hamba Allah, cuba elakkanlah daripada perkara-perkara yang mungkar ni. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baihaqi bin Sabri daripada kelas DPHU 4E. Saya akan menerangkan tentang 5 persamaan di antara kontrak jual beli menurut syariah dan juga Akta Kontrak 1950. Yang pertama, pengertian syariah. Dari segi syariah, makna akad ialah ikatan di antara ijab dan kabul yang dibuat mengikut secara yang disyariatkan, yang sabit kesannya pada barang berkenaan. Manakala pula pengertian Akta Kontrak 1950, undang-undang kontrak melibatkan dua pihak, iaitu pihak yang memberi tawaran dan juga pihak yang menerima tawaran, bergantung kepada syarat atau terma. Yang kedua, syarat. Syarat jual beli mengikut syariah dilakukan atas kemahuan sendiri dan bukan secara paksaan dan bebas memilih pilihan kecuali dalam kes melibatkan undang-undang. Manakala pula syarat jual beli mengikut Akta Kontrak 1950 Seksyen 10-1, semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas oleh pihak-pihak yang layak membuat kontrak untuk sesuatu balasan yang sah. Yang ketiga, komunikasi kontrak. Komunikasi kontrak menurut syariah. Ijab dan kabul berlaku dalam satu majlis dan tidak wujud tempoh yang lama antara kedua-duanya. Atau ijab dan kabul tidak diselangi dengan percakapan atau perkataan yang lain yang tidak berkaitan dengan akad. Manakala komunikasi kontrak Akta Kontrak 1950 pula Seksyen 4-2, komunikasi penerimaan adalah lengkap terhadap pencadang bila komunikasi penerimaan itu telah dimasukkan ke dalam perjalanan pengiriman kepadanya, di mana ianya berada di luar kuasa penerima. Yang keempat, keupayaan kontrak. Keupayaan kontrak mengikut syariah mestilah seorang yang baligh, berakal dan mampu untuk menguruskan barangan dengan baik. Manakala keupayaan kontrak mengikut Akta Kontrak 1950 Seksyen 11, siapa yang layak membuat kontrak? Setiap orang layak membuat kontrak sekiranya ia dewasa menurut undang-undang yang mana ia tertakluk, dan sekiranya ia berakal sempurna dan tidak hilang kelayakan untuk membuat kontrak menurut mana-mana undang-undang. Yang terakhir adalah ketentuan. Ketentuan mengikut syariah. Jual beli barangan gharar. Gharar ni adalah tidak pasti barangan yang dijual dan tidak boleh diserahkan kepada pembeli. Contohnya, menjual burung di udara atau ikan di lautan, atau jual beli barangan yang belum wujud. Contohnya, menjual buah-buahan yang belum masak, yang masih di pokok, ataupun anak lembu yang masih dalam kandungan ibunya. Manakala ketentuan mengikut Akta Kontrak 1950 Seksyen 30,
perjanjian yang akan batal kerana ketidaktentuan. Perjanjian-perjanjian yang mana maknanya tak tentu atau tidak boleh ditentukan adalah batal. Ini sahaja daripada saya. Saya Muhammad Baihaqi bin Sabri daripada kelas DPSU 4E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Naim bin Syari. Nombor matrik saya DHSU 20202 4748 dan kelas saya ialah DPHSU 4D. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan ataupun akan mengongsikan kepada kalian semua berkenaan kesimpulan bagi tajuk Undang-Undang Kontrak Menurut Syariah. Okey. Undang-Undang Kontrak Menurut Syariah ni telah tersedar pada seawal abad ke-13 lagi. Teori-teori kontrak ni diwujudkan dengan meletakkan prinsip undang-undang semula jadi sebagai landasan perjuangannya. Teori-teori ni yang membawa maksud ialah satu sistem idea yang di mana sistem idea tersebut membuatkan masyarakat ataupun ahli-ahlinya untuk membuat satu undang-undang untuk mendapatkan keadilan buat rakyat. So kat situ nanti rakyat akan mendapat keadilannya atas di atas setiap perkara yang berlaku dalam hidup mereka. Okey, maka di situlah diperlukan undang-undang yang bertindak sebagai satu mekanisme, satu tempat yang sekurang-kurangnya menjadikan persoalan kebaikan dan keadilan manusia manusia sejagat agar manusia sentiasa dihormati dan tidak dicabuli. Maksudnya walaupun dia manusia biasa ataupun dia rakyat biasa, dia juga ada hak-hak tersendiri. Betapa baiknya undang-undang kat Malaysia kerana ia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama undang-undang sivil dan yang kedua ialah undang-undang syariah. So ia dapat ia dapat memudahkan urusan masyarakat kita dalam memilih undang-undang mana yang mereka mahukan. Contoh macam dalam syariah, dia lagi detail berbanding sivil. Kalau syariah dia lebih mendalam kan, lebih Islamik orang kata daripada sivil tu. Sivil kan lebih kepada barat punya undang-undang. Okay, justru memandangkan latar belakang dan akar umbi sesuatu kontrak itu sendiri adalah berasaskan kepada nilai moral yang tinggi. Maka pencemaran atau penyalahgunaan kepada prinsip-prinsip murninya adalah memerlukan perhatian perundangan, memandangkan impaknya yang negatif. Maksudnya latar belakang dan akar umbi suatu kontrak itu sendiri adalah berasaskan kepada nilai yang moral yang tinggi. Maksudnya undang-undang ni dia satu benda yang baik, tapi bila dah benda yang baik ni disalahgunakan, maka impaknya akan merosakkan benda yang baik tu juga, akan merosakkan undang-undang tu tersebut. Benda yang baik bila disalahguna akan merosakkan benda yang baik. So lastnya benda yang baik tu nama dia dah buruk dah. Macam manusia juga lebih kurang. Mendatangkan impak yang negatif kepada pihak-pihak berkontrak, khususnya pihak yang lemah kedudukannya dalam pasaran. Dan tuntasnya, akhirnya setiap pihak perlulah memainkan peranan dalam melindungi hak-hak yang telah diberikan kepada pihak tertentu agar tiada unsur-unsur negatif, agar tak ada berlaku unsur-unsur negatif. Sebab banyak berlaku unsur negatif dalam bab-bab undang-undang ni. Kalau jenis orang yang tak alert, tak ambil perhatian, tak prihatin, memang akan banyak berlaku unsur-unsur negatif yang dapat tercetus di dalam setiap perkara yang dijalankan. Okay. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.